dakwah. Perpindahan ini bukan strategi politik. Perpindahan ini bukan strategi ekonomi. Hak ni kita harus faham sungguh-sungguh. Dia bukannya soal macam zaman tuan-tuan puan-puan dulu pindah dari kampung pi Felda, hijrah kan, pindah dari kampung pi Petra, dah ya. Hijrah Rasulullah SAW ini tuan-tuan puan-puan, dia semata-mata berdasarkan kepada akidah keimanan pada Allah, semata-mata ingin mencari ruang dan peluang di mana syariat Allah ini boleh dilaksanakan, di mana kebebasan untuk kita taat dan beribadah pada Allah ini dapat disempurnakan. Maka sebab itu mereka melihat perlunya kepada hijrah. Sebab Mekah sudah tidak membenarkan lagi akidah ini dibangunkan, sama ada dalam diri ataupun dalam masyarakat. Dakwah Nabi dah sampai kepada dinding yang tak boleh nak dipecahkan lagi. Ya, maka sebab itulah berlakunya hijrah atas nama tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berlakunya hijrah atas maksud mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Maka hari ini kita juga berhijrah. Sebab itu saya bacakan pada puan ayat itu tadi, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan puan-puan, bila sebut je orang beriman, jangan duk rasa jauh dah orang beriman ni. Kita lah orang yang beriman. Habis puan-puan tuan-tuan nak rasa apa? Bila baca ayat ni tuan-tuan rasa tak? Ada rasa apa-apa tak? Ya ayyuhallazina amanu. Ke dalam kepala kita duk fikir zaman sahabat tu ya? Tak, dalam ni dia kita. Bila sebut beriman ni kita, Allah nak beritahu kita. Kata Allah apa? Tak apa, kita tengok dulu. Dia memang macam tu pun. Tengok. Betul. Tengok tak apa? Sebab dia gini puan-puan, saya hafal terang-terang. Allah kata apa? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tak jadikan pada satu manusia tu dua hati. Ya, dalam diri dia ada satu ya. Jadi puan-puan bila macam ni, dia memang tak nak tumpu ada orang bagi tapi tengok kan. Ikut hak mana satu mau. Okey, dah tengok sedap ni, baru kita mula balik. Okey dah, balik. Boleh tak? Kan nak tengok Samsul lagi? Tak apa, kita layan ya. Okey, kita tengok firman Allah ni sebelum kita masuk dalam konteks kita pada pagi ni. Kata Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin. Ya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kita ni, wahai orang-orang ni kampung apa? Wahai orang-orang Bandar Baru, itu maksud firman tu. Tapi kalau nak sebut semua kampung, semua tempat, keras lah kita nak hafal Quran besar-besar tu. Sekejap lagi dia muncul kampung baru, nak kena sebut lagi. Maka diumumkan kepada wahai orang-orang yang beriman, di mana saja kamu berada, kata Allah, hal adullukum ala tijaratin. Hendakkah aku tunjukkan pada kamu satu bentuk perniagaan? Ya, perniagaan ni macam mana? Tunjikum min azabin alim. Yang mana perniagaan ini boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka dan azab Allah yang pedih. Apa perniagaan pertamanya? Modalnya tu'minuna billah. Modal perniagaan ini beriman pada Allah wa rasulihi, dan beriman pada Rasul serta baki rukun iman. Kemudian berniaganya apa? Wa tujahidu fi sabilillah. Kamu berjuang, bersungguh-sungguh, berjihad, berusaha ke jalan Allah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan diri kamu dan dengan harta benda kamu kita gunakan bagi tujuan Allah dan Rasulnya. Ya, maka hari ini, pagi ini puan-puan, kita gunakan jiwa kita, diri kita berada dalam satu majlis ilmu. Yang mana majlis ini Allah menjanjikan rahmat. Tuan-tuan keluar daripada rumah tadi, burung di udara, haiwan di laut telah mendoakan kesejahteraannya, termasuk malaikat salam yang mendoakan sejahtera kita. Dan daripada keluar rumah sampai masuk sini, sampai saat lagi keluar balik, tak tahu kok tak zaman beli baju saat lagi tak tahu dapat ke tak dapat. Tak lagi beli minyak wangi, beli sabun kan, maka dapat semua orang kat situ.
Maka ini perniagaan yang dianjurkan oleh agama. Yang mana perniagaan ini apa? Tunjikum min azabil alim. Dengan kehebatan amalan ini kamu selamat daripada azab Allah. Sebab tu ulama kata apa? Berada dalam majlis ilmu ni puan-puan, tuan-tuan, dia tak ada niat ikhlas pun Tuhan bagi pahala. Ni pakat ramai tak ikhlas ni dah. Nak katanya hebatnya majlis ilmu ni, kita mari ni dengan hati rasa geram pun sebenarnya Tuhan bagi pahala, kerana dia sangat besar. Islam dengan ilmu ni dia memang kamcing. Kamcing bukan bahasa kita lah. Maknanya Islam, ilmu Islam satu benda yang sangat-sangat dipanggil simbiotik. Simbiotik ni bahasa orang muda, bahasa orang tua apa? Bukan simbolik. Simbiotik. Kalau tak ada ni, dia tak ada. Apa simbiotik? Tak ada. Cikgu-cikgu tak ada. Cikgu, duduk cikgu. Saling bergantung antara satu sama lain. Itu dipanggil simbiotik. Maknanya tanpa ilmu, Islam ini tidak sah. Tanpa Islam, ilmu ini akan memandu kepada kesesatan. Ya, so sebab itu kalau kita solat tanpa ilmu, habislah solat tu. Tapi kalau kita ada ilmu tak solat, bengong juga. Maknanya jadi sebab itu kita balikkan dekat sini kata Allah, dia sangat-sangat simbiotik. Sebab itu Ella nyanyi tu nama apa? Simbiosis. Ada tip dia tak ada? Perempuan minat apa benda ni? Tak minat apa pun nak tambah dah tu. Okay. Baik, jadi Tuhan kata apa? Perniagaan ini tak ada nak? Perniagaan ini apa? Wa tujahidu fi sabilillah. Kamu bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Kalau pagi ni kita sungguh-sungguh datang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hebatnya majlis ini puan-puan, tuan-tuan, kalau tak ikhlas pun Tuhan bagi pahala. Apatah lagi kalau ikhlas. Kok tuan-tuan, puan-puan nak tunggu anak sekali kat session bas baik untak tu kan. Sementara nak tunggu dia main lagi 11.30 aku datang pilah kuliah ni, tak apa. Maka dia dapat kumpulan-kumpulan yang dijanjikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka ini bentuk perniagaannya, ya. Maka ada perniagaan yang lain, cuma hari ini kita terlibat dengan yang ini. Baik, pagi ini kita sambung balik pengajian kita muka surat 17. Puan-puan jangan buat pasal tau. Maaflah. Saya dah tengok kita start bulan 10 2012. Lah ni dah bulan 11 2013, setahun. Tahu? Setahun mengaji baru 17 muka surat. Ustaz dah main. Dia kata parah ni kan. Setahun 17 muka surat. Kalau pura-pura tu berjalan setahun, sampai dah. Ni tak tahu kita pura-pura tahu mana dah. Okey, baik kita tengok. Kenyataan sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Jadi hak ni saya ulang balik, saya panaskan balik. Dalam membicarakan konsep ketuhanan, okey, kita bincangkan sifat nafsiyah. Okey, ingat belakang ni kot. Kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, kemudian sifat ma'nawiyah, kemudian sifat ta'alluq. Sifat yang bertakluk. Depan nantilah tak tahu bila, tak tahu nak jumpa kan. Kalau 17 muka surat, dia main setahun, tak tahulah. Okey. Lagi setahun ya. Okey, jadi sifat salbiah ni tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, kita faham dulu secara berasing. Saat lagi kita himpunkan, baru dia menjadi satu disiplin ilmu yang mudah untuk kita faham. Baik. Soalan, nyatakan apa makna salbiyah dengan ijmal dan sebutkan dengan tafsir berserta dalil-dalilnya bagi tiap-tiap sifat. Ijmal maknanya ringkas, tafsir maknanya detail, ya. Maka penulis kata apa? Berikan maksud sifat salbiyah secara ringkas, kemudian sebutkan dengan detail. Kita mula perlahan, kemudian kita tengok secara dalam. Jawapannya apa? Dia kata sifat salbiyah itu semua okey ke? Ada buku ke? Ke dah hilang buku mata? Dah lah. Okay. Sebab tu cari tu kan. Okey, sifat salbiyah itu iaitu yang menunjukkan di atas menafikan sesuatu yang tidak layak. Bukan tidak like, no? Tak Ida biasa dengan Facebook duk like tu kan. Itu layak, ya. Yang tidak layak
dan tidak patut bagi zat Allah Ta'ala, iaitu 5 sifat. Yang pertama, qidam. Yang baris bawah tu. Sekali lagi kalau baca qadam, dia jadi kaki. Qidam. Qidam ya. Dengan baca qadam ya. Qidamun ya. Yang kedua, baqa. Ya, baqa maknanya kekal. Yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan atau tidak sama Allah Ta'ala itu lil hawadith, ya, dengan makhluk-makhluk. Ya. Yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah ataupun melakukan sesuatu Allah, menjadikan sesuatu Allah binafsihi, dengan dirinya sendiri, ya. Dan yang kelimanya, wahdaniyah, esanya Allah, tunggalnya Allah. Jadi 5 sifat ini dipanggil sifat salbiyah. Maknanya sifat ini ada pada zat bagi tujuan menafikan zat. Jauh situ tak apa. Nanti kita tengok. Maknanya tuan-tuan, bila kita bincangkan sifat nafsi ni apa? Wujud. Okey. Jadi kita menafikan wujud dengan salbiyah. Boleh faham tak, tuan-tuan? Okey. Siapa ni ya? Oh, itu madam baru lah. Tak tengok saya kat situ okey kot. Sama ya. Allahumma aghnini bihalalik. Amboi. Okey, dah hafal dah belakang ni? Ya. Ni minta kaya saja ni. Makan nasi pun dah 2 suap, minta kaya apa lagi? Kaya hati. Kaya hati, okey, kaya jiwa nah. Okey, ini maksud dia tuan-tuan. Bila kita sebut sifat nafsiyah, nampak? Oh, belakang tadi nampak? Okey. Oh, hebat dia. Okey, sifat nafsiyah ni perempuan satu je, al-wujud. Wujudlah wujud. Ni satu. Ini dipanggil sifat nafsiyah. Bila kita bicarakan sifat salbiyah yang 5 ni, kita bukan bicara yang luar, tuan-tuan perempuan ya. Makna kita kembali di sini. Wujud ini ya adalah zat Allah tu tadi. Kemudian salbiyah padanya 5 perkara. 1, 2, 3. Pertama, dia qidam. Kedua, dia baqa. Ketiga, dia mukhalafah lil hawadis. Kalau tak faham ni terus tanya lah. Jangan bagi sampai hujung, saya tak dapat balik alif. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Kemudian wahdaniyah. Okey. Maknanya yang ini dipanggil salbiyah. Ada orang nama salbiyah kat sini? Salbiyah ni menafikan. Sebab tu kalau dapat isteri nama salbiyah, melawan je kerjanya. Ada, minta maaf nama salbiyah nak. Okey, salbiyah maknanya dia menafikan. Contoh, wujud sifat nafsiyah, bila qidam salbiyah, maknanya wujud Allah ini wujud yang qidam, dia menafikan apa? Semalam kita kat ni, semalam cerita ni, menafikan ada permulaan. Qidam ni maknanya sedia ada. Bila kita kata wujud Allah ni wujud yang qidam, maka wujud Allah ini maknanya tiada permulaan. Boleh faham tak ni? Tak apa, kita pihak belah bawah. Kita kata wujud Allah ni sifat nafsiyah, sifat salbiyah dia baqa, kekal. Wujud Allah ni maknanya wujud yang kekal. Apa yang dinafikan? Ya, wujud ini wujud yang tidak akan binasa selamanya. Wujud kita ni perempuan, wujud yang akan binasa. Dulu elok, comel, tegar, jalan ni jadi apa?
Mengodot. Okey. Maknanya tegang cekang tu dia tak kekal, dia tak bakar. Dia binasa dengan marinya kedut-kedut. Sebab tu kena beli apa? SK2. Okey, faham tak? Kemudian wujud Tuhan ni apa? Wujud yang mukhalafah lil hawadis. Tak sama dengan yang baharu. Itu maksud bersalahan. Jadi Tuhan ini tiada yang sama dengan dia. Sebab tu kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya Tuhan ini puan-puan, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, tiada sesuatu pun yang sama dengan dia. So dipanggil mukhalafah kat sini. Yang ketiga wujud ini wujud yang qiyamuhu binafsi. Ya, maknanya wujudnya dengan sendiri. Dia tak perlukan bantuan. Dia bukan ada apa yang kita panggil simbiosis tadi, tak ada. Saya tuan-tuan nak wujud kat sini kena ada puan-puan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada, saya jadi apa kat sini? Jadi buat super pak pacak siapa ada kat sini ya. Ataupun perempuan, tuan-tuan duduk kat sini kerana apa? Kerana perlukan saya di sini. Ya, maka kita bukan qiyamuhu binafsih. Ya, kita kena bergantung antara satu sama lain. Bahkan makhluk ini tuan-tuan puan-puan semuanya qiyamuhu binafsih. Jangan duk sombonglah. Aku buat sendiri. Kan, start daripada pagi mengemas rumah sampai malam tutup pintu rumah. Buat sendiri, siapa pun tak ada tolong. Bohong. Ya, beras yang tuan-tuan masak kat rumah tu siapa tolong? Allah. Sabar dulu. Dia mula daripada mana? Dia mula daripada benda orang duk tanam, orang duk tuai sampai dekat kilang proses sampai dekat supermarket. Aircon safe, beli baru sampai beras tu kat rumah. Berapa orang duk tolong untuk beras tu sampai kat rumah? Kurang-kurang 5 orang. Orang yang tanam, orang yang tuai, mesin kilang sampai dekat bilion. 5 orang. Suami duk beli bawa balik rumah 6, tu pun duk marah lagi kan. Kita ambil masak ya, kemudian kita kata apa, mak ni masak seorang pun tak tolong. Amboi, ingat apa? Kita qiyamuhu binafsi ke? Tak. Ya, kita dah ada 5 orang tolong untuk beras tu sampai kat rumah. Suami datang suap. Hampa kalau aku tak beli nasi ni mampu hampa tak makan. Amboi kan. Sombong tak ada dah. Nak jadi depan pinggan tu berapa orang pula suami ni perlukan? 6 orang. Maka kita bukan qiyamuhu binafsi. Kita berhajat sungguh pada orang lain ya. Kemudian wujud Allah ni apa? Wujud yang wahdaniyah, esa dia. Tunggal dia. Dia menafikan dia ada yang berpasangan dengannya atau nombor satu selepas dia atau penolong dia kiri dan kanan. Wahdaniyah ni besar perbincangan dia. Cuma kita nak tengok pagi ni tuan-tuan puan-puan sifat salbiyah yang ini. Yang 5 ni tadi yang menafikan wujud ini dari perkara-perkara yang berlawan dengannya. Okey, faham dah yang kat sini? Sebelum kita pergi detail satu demi satu. Boleh ikut nak? InsyaAllah. Okey. Dengar tadi bila tak pakai mic ni dengar okey. Dengan mic dengan tak mic lagi sedang yang mana? Okey, baik. So sekarang kita pergi sifat salbiyah yang pertama, yakni qidam. Okey. Erti qidam ya. Jangan baca qadam, saya ulang banyak kali, jangan baca qudum. Ada juga kan qudum. Ini dah apa kursus haji ni kan. Erti qudum, qudum tu tawaf qudum, selamat datang kan. Ini dah ni qidam ya. Erti qidam sedia. Maknanya apa? Menafikan permulaan bagi wujud Allah. Maknanya tuan-tuan puan-puan, Allah Tuhan yang kita sembah hari ini Tuhan yang wujud tanpa permulaan. Ya, maka mana-mana kewujudan yang ada permulaannya, dia sudah tidak ada kelayakan menjadi Tuhan yang disembah. Kalau hari ini orang gila dengan duit, orang nak kaya saja, duit bermula daripada apa? Duk kejap duit mula daripada apa? Apa orang bandar baru ni?
Duit bermula daripada apa? Dia ada jadi ada. Dia tak ada jadi ada. Duit bermula daripada simpanan emas. Kan, simpanan emas dalam bank dan sebagainya, baru dinilaikan dia di peringkat apungannya. Tak apalah, itu bukan bidang kita. Kemudian emas bermula daripada apa? Hak duk kejap tu kan, kiri kanan sampai ujung kaki pada emas tu. Kalau orang duk kejar emas sangat tuan-tuan, puan-puan, emas juga tidak khidam. Emas juga bermula daripada sejenis, tahu nak kata kan, sejenis galian yang turun daripada langit. Hak ni bab pernyataan yang harus dipaham ya. Dia adalah kesan daripada tindak balas cahaya matahari dengan bahan logam di dalam bumi, menyebabkan tindak balas itu lahirnya sejenis yang dipanggil, saya pun tak tahu sangat. Tapi sebab tu bila Tuhan kata apa, kami turunkan daripada langit itu jenis-jenis logam. Bukan dia turun berdebu-debu macam tu, tak. Maknanya tindak balas daripada pancaran matahari dan beberapa bahan menyebabkan bahan galian dalam tanah ini bertukar kepada sesuatu bentuk ya. Okey, balik pada cerita kita tadi. Maka apa yang kita kejar pada hari ini tuan-tuan puan-puan, yang disifatkan sebagai matlamat hidup yang utama, kalau ianya ada permulaan, dia bukan Tuhan yang berhak disembah. Kalau hari ini orang menyembah berhala, kita tobat tak sembah berhala sebab kita tahu dia tak layak jadi Tuhan. Tetapi secara jelas berhala itu tak layak jadi Tuhan. Kenapa? Kerana dia ada permulaannya. Sebab itu bila jumpa sahabat-sahabat tuan-tuan puan-puan yang bukan Islam, boleh bincangkan dalam konteks yang ini. Awak hang sembah hang punya berhala? Boleh tanya macam tu, dia pun tak marah. Jawapan dia apa? Dia akan kata tok nenek dia yang duk ajak benda ni. Jadi kita masukkan kita punya jarum ni tadi. Bukankah hang yang buat dia? Kan, bukankah hang yang buat dia kan? Bila kita mulakan dengan pertanyaan yang itu, kan, hidayah ni dia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hang buat dia, buat apa hang sembah dia? Baik dia sembah hang. Kan, sebab hang yang buat dia. Kan, jadi benda-benda ni lah tuan-tuan puan-puan yang memungkinkan agama ini sampai pada orang lain. Dia tidak berkisar dalam kita je. Ya, sebab tugasnya tuan-tuan mengajak pada agama Allah ini tugas semua orang. Dia bukan tugas ustaz je, kerja je nampak ustaz bawa pergi mata, tak. Benda yang kita boleh bawa orang lain faham, kita bagi dia faham. Sebab itu saya bacakan ayat yang pertama tadi. Perniagaan ini boleh membebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita bawa orang masuk Islam atas usaha kita dan Tuhan bagi hidayah, maka orang yang Muslim atas usaha kita ni tuan-tuan puan-puan, setiap kali dia buat kebajikan, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Ya, besar dia punya hikmahnya. Tuan-tuan pergi beli kat kedai mana? Beli baju kat kedai mana? Merata. Semua orang kita jumpa. Pasar Kemboja semua orang penuh ni muka semua, muka pasar Kemboja lah. Dah cerita je tuan-tuan. Tapi kenapa kita tak gunakan peluang ni menyampaikan risalah agama ni pada orang lain? Itu maksud saya. Ya, sedangkan Allah menjanjikan kebaikan yang sangat-sangat hebat, satu bentuk perniagaan. Kalau kita Islamkan orang lain tuan-tuan puan-puan, setiap kali dia solat, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Jangan kita tak solat pula kan. Tapi nak beritahunya begitu. Kita solat Zuhur satu pahala kata. Ada orang yang Islam dengan sebab kita solat Zuhur, hari itu kita dapat 2 pahala. Dia ajak pula kawan yang lain jadi Muslim. Dia dah ada pahala, kita dapat 2 selepas daripada tu. Besok anak dia pula jadi Muslim. Ya, maka anak dia pun bila solat, bapa dapat pahala, kita yang memulakan dia dapat pahala. Sebab itu dalam konteks ini tuan-tuan puan-puan, bila Nabi kata apa? Nabi kata apa? La tasubbul ashabi, kata Rasulullah, jangan kamu cerca sahabat-sahabat aku. Ya, kalaulah kamu menginfakkan, maknanya kalau kamu bersedekah emas sebesar bukit Uhud, kata Rasulullah. Kalau kamu bersedekah emas sebesar bukit Uhud, besar bukit Uhud, tuan-tuan pernah tengok bukit Uhud tu tak? Nilaian sedekah itu tak sama lagi dengan amalan soleh para sahabat. Sebab apa tuan-tuan? Sahabat ini memulakan dakwah Islam bersama Rasulullah. Setiap orang yang Islam di tangan sahabat, bila mereka taat pada Allah, ya, Allah bagi pahala pada mereka dan Allah bagi pahala pada sahabat yang menyeru mereka pada agama tauhid ni. Maka lebih ramai orang Islam, lebih hebatlah orang yang dahulu menerima kebajikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini memahami konteks tu tadi. Okey, balik pada cerita kita ni. Ya.
Maka faham qidam ini maknanya menafikan permulaan bagi wujud Allah. Maknanya wujud Allah ni tiada permulaan. So kita semat dalam kepala kita, apa-apa yang wujud ada permulaan tak layak jadi Tuhan, walaupun dia hebat gila. Itu bahasanya. Walaupun power sangat, kan? Walaupun dia sangat-sangat berbeza dengan orang lain, tetapi selama dia ada permulaan, kita dah tahu ini bukan Tuhan yang berhak disembah. Bukan Tuhan yang berhak ditakuti, bukan Tuhan yang berhak untuk kita pohon sesuatu daripadanya. Sebab itu surah Al-Ikhlas tu menceritakan segala-galanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, yakinilah, mengajilah, bincanglah sampai kamu beriktikad bahawa Allah itu Esa. Esa termasuk dari semua segi. Allahus Samad, maknanya Allah tempat semua orang memohon. Tuan-tuan, puan-puan, nak pohon sesuatu semuanya daripada Allah. Cuma kita dapat daripada tangan manusia. Ya, kita pohon daripada Allah, Allah salurkan ianya melalui tangan-tangan manusia, itu saja. Maka kesyukuran, ketaatan hanya layak untuk Allah. Apa yang berlaku pada manusia ialah mereka melepasi ruangnya itu. Ya, sebab perempuan jadi suri rumah, bekerja tak? Dah, rezeki datang daripada mana? Dia tanya sungguh-sungguh. Suami yang bagi ke Allah yang bagi? Sungguh ke? Masa apa minta belanja bulan 500 bulan ni, 500 bulan depan masa apa? Tu kata melalui suami wasilah. Tepatlah tu. Maknanya suami tu, tuan-tuan puan-puan, ialah tempat di mana Allah salurkan rezeki itu sahaja. Ketaatan hanya untuk Allah, bukan pada suami. Marah pula suami kan. Dalam bab-bab, dalam akidah ini, tak perlulah menyembah suami. Walaupun nampak zahir aku beli beras kat hang makan ni, kalau aku tak kerja, aku tak bagi duit kat hang, mampus ke pula hang. Tak pernah dah sebut macam tu. Gaduh punya jam mana, tahu tak? Ni suami-suami belah-belah Namibia tu lah. Belah ni tak ada. Maknanya tuan-tuan, kadang-kadang berlaku keangkuhan kerana dia merasakan dia yang bagi. Sebenarnya tak. Allahus Samad maknanya Tuhan ini Tuhan yang memberi. Cuma jalan dia bagi tu, kalau yang tak bekerja melalui jalan suami dia tadi, maka bukan suami itu yang berhak disembah, dah Allah. Ini memahaminya tadi. Okey? Yakni ada Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh tiada. Maknanya wujud Allah bukan wujud macam kita. Kita ni mulanya tiada, kemudian ada, kemudian tiada. Ya ke? Itu zahirnya. Zahirnya ada, tiada dulu, lain ni ada, kemudian mati. Pada mata kita je tak ada. Tapi pada hukum Tuhan kita masih lagi wujud, untuk mendapat dua pembalasan, sama ada baik ataupun buruk. Cuma orang duk hidup ni kata mana dia tak ada dah. Dah pergi dulu dah kan. Kalau pergi belah-belah Kuala tu dia dah buat rumah batu dah. Saya dulu pergi mengaji tak balik-balik dah 5 tahun kan. Balik tanya ni, Pak Arun ni pergi mana? Pak Arun dah pindah. Pindah kat mana? Pindah kat darat sikit. Pasal apa dia pindah tu tak tahulah, dia buat rumah batu kat situ kan. Kita pun cari rumah batu apa dia kan. Rupanya kubur tu. Kata rumah batu, hebat orang ni dah. Okey, baik, balik pada cerita kita. Maka Tuhan yang kita sembah ni tuan-tuan, maknanya secara aklinya dia tidak ada permulaan, maknanya tidak didahului oleh tiada. Maknanya dia qidam, dia sedia ada. Lawannya baharu, maknanya baharu ni dia bermula dengan tiada, kemudian daripada itu dia jadi ada. Maka jadilah satu rumusan pada kita tuan-tuan, yang layak menjadi Tuhan yang disembah mestilah tiada permulaan. Kita ni ada permulaan. Sebab itu ingat satu surah yang dibaca setiap subuh Jumaat. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tidakkah kamu ingat wahai manusia, satu ketika dulu lam yakun syai'an mazkura, kamu ni langsung Tuhan tak pernah sebut. Bukan kata Tuhan tak sebut tuan-tuan, keturunan kita pun tak pernah sebut kita ni. Pernah ke tuan-tuan Mak Ji dah ada merancang ke cucu nombor 13 nama sekian-sekian,
Tak ada. Waktu main guli dulu, ada tak dalam kepala ni fikir aku nanti anak 17, cucu 26? Tak ada. Lam yakun syai'an mazkura, kata Allah, kamu ni langsung kami tak sebut pun. Bahkan dalam ciptaan Allah ni tuan-tuan, manusia ni last kali Tuhan cipta. Bukan hak nombor satu. Jangan duk rasa kita ni hebat, dah. Kita ni yang paling last Tuhan cipta. Maknanya tuan-tuan, bila Allah ciptakan makhluk yang paling baik, yakni malaikat, kemudian Allah ciptakan yang paling jahat, syaitan. Kemudian ada haiwan yang tidak berakal, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Maka antara malaikat dan syaitan ini Allah cipta lagi satu makhluk namanya manusia, Adam. Maka kita duduk tengah. Kalau kita bagus sangat tuan-tuan, kita boleh up melebihi para malaikat. Kalau kita teruk sangat tuan-tuan, kita boleh jatuh seteruk syaitan, bahkan lebih buruk daripada yang itu. Maka kita paling last sekali. Kalau bandingkan kita dengan lembu ni tuan-tuan puan-puan, lembu itu lebih awal Tuhan jadikan daripada manusia. Jadi jangan kata kat lembu ni bodoh macam lembu saja, tak tahu lembu tu kan, kalau kita duduk asrama, dia senior. So respect pada senior ni bahasanya lah Nak beritahunya tuan-tuan, bila segala kejadian ini lengkap, maka barulah Allah kata wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila ciptaan Allah, muka bumi, langit dan segala ni lengkap, Tuhan kata apa? Aku nak jadikan di bumi ni khalifah, seorang pentadbir yang menggunakan agama untuk mentadbir. Maka bila Tuhan nak jadikan jenis khalifah, malaikat kata dia bukan, syaitan pun kata dia bukan. Rupanya Allah nak ciptakan Adam. Bila tengok Adam diciptakan, malaikat kata Tuhan, makhluk jenis ni banyak ada kat bumi tu. Jenis-jenis rupa ni. Tapi hak ada kat bumi ni dah jenis bergaduh, duk pukul, duk makan antara satu sama lain. Takkan hak ni nak jadikan khalifah. Lebih kurang itulah ceritanya. Sebab itu pengkaji sejarah kata apa? Sebelum diciptakan Adam yang rupanya macam manusia ni, Allah dah ciptakan sejenis kejadian yang lebih kurang macam itu. Tetapi tidak mempunyai akal sebagaimana Adam ini diberi oleh Allah akan akal. Jadi sebab itu manusia tengok lebih kurang je. Kalau nak kata macam orang hutan, lebih kurang tu je lah. Jadi dia kata ini jenis perosak di muka bumi. Tapi Tuhan kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu wahai para malaikat, kata Allah Jadi di sinilah balik pada cerita kita ni tadi. Yang jauh kita pergi Okey. Maka dalil akal atas yang demikian itu, macam mana kita nak kata Allah ini bersifat kidam? Kita berdalil, iaitu sekiranya Allah Ta'ala itu baharu. Ini payah nak faham sikit saya mudahkan. Allah bersifat kidam, dalilnya apa? Jika sekiranya Allah Ta'ala itu baharu. Baharu ni faham tak? Baharu ni lawan daripada kidam tu tadi. Nescaya ia berkehendak kepada yang membaharukan dia. Maka tak kala itu jadilah ia daurun ataupun tasalsul. Bukan tersasul tasalsul. Dauran ini bentuk pusingan yang tak akan putus-putus. Dan tasalsul ini bentuk rantaian yang tak ada penghujungnya. Okey? Macam mana nak bagi faham? Kita kata gini, kalau Tuhan ni tak bersifat qidam, kalau Tuhan yang kita sembah ni tidak ada sifat qidam, maka akan berlaku daur pada Tuhan ni. Daur ni apa? Pusingan. Maknanya kita mencari siapa yang memulakan kejadian Allah ni tadi. Macam saya selalu contohkan pada tuan-tuan dululah, perempuan. Ayam dengan telur, dah banyak kali guna ayam dengan telur kan. Itik dengan telur, mana dulu? Itik dulu. Itik hak dulu tu keluar daripada mana? Daripada telur. So telur dulu ke itik dulu? Telur dulu. Telur tu keluar daripada mana? So mana dulu? Hak ni dah dipanggil daur. Maknanya kalau kita kata Tuhan ni tiada permulaan, maknanya ada yang memulakan kejadian dia. Maka yang memula kejadian dia tu ada yang memulakan kejadian dia. Ada yang memulakan, maka dia akan berpusing lah sampai begitu tak putus-putus.
Ya, maka sebab tu nak tak nak, ya, kita kena letakkan di akal kita Tuhan mesti ada kidam. Maknanya mesti tiada permulaan baginya. Kalau ada permulaan dia akan jadi daur. Okey, faham kot daur ni tadi ya? Maknanya kita tak jumpa hak mana mula dulu. Macam cincin pada tangan perempuan tu, mana dia punya permulaan? Cincin dah tukar 5-16 kali ya. Ya, memanglah dia daripada logam. Hak bulat tu, mana dia punya mula? Dah, hak bulat ni bulat. Bulat. Kat mana titik mula dia? Tukar mat mana tukar mat? Tak ada titik mula ke? Maknanya yang tu lagi parah. Maknanya dia akan mana satu hak mula ni? Tengok tak ada. So sebab tu perempuan kan tuan-tuan kena faham bila orang meminang tu kenapa dia bawa cincin. Dia tak bawa kereta ke zaman lagi kan. Tak panggil rantai ke. Rantai dengan cincin mana mahal? Kenapa waktu dia meminang tak minta rantai? Lagi dia minta pula naya dah. Rupa-rupanya ini falsafahnya lah, kita tak tahulah masuk tak masuk. Dia kata supaya kasih sayang antara dua pasangan ini kasih sayang yang tidak putus, sebagaimana cincin yang tidak ada pengakhiran dan permulaan. Tu dah cerita dia. Sebab tu cincin belah rotan ke belah apa ke dia punya hal lah. Berbanding dengan rantai kan ada dia punya apa tu? Cakok tu, berbanding dengan gelang kaki kan, berbanding dengan kereta ada kunci dan sebagainya. Maka dia kata cincin ini kerana apa? Simboliknya supaya kasih sayang tu berterusan antara suami dan isteri. Maka sebab itulah pakai cincin kat tangan tu. Kan sampai hari ni duk pakai lagi ke? Tak pakai dah. Okey. Habis-habis cerita kat satu tadi, ya. Balik cerita kita, ya. So sampai kat ni faham tak? Maknanya tuan-tuan, secara aklinya kalau Allah ni tak bersifat hidam, maka dia akan ada daur. Daur ni apa? Permulaan yang tak kita ketemui. Contoh antara telur dengan itik, kita tak tahu hak mana dulu. Ya, rupa-rupanya yang macam saya cerita semalam dekat Permatan Tok Mahat, pengkajian tentang telur dengan ayam ni puan-puan bukan benda baru. Bukan benda yang diadakan dalam istilah ilmu akidah dah. Rupa-rupanya sebelum daripada tahun Masihi benda ni dah dibincangkan. Socrates dengan Aristotle dalam kajian falsafah mereka pun ada isu telur dengan ayam. Maknanya dia kata apa? Yang dalam pencarian ketuhanan mereka mencari yang bermula. Dia mencari bermula. Dia kata manusia ni mana mulanya? Sebab dia nampak dia anak kepada bapak dia anak kepada datuk dia anak kepada moyang, monyet dan sebagainya. Maka dia tak jumpa di mana permulaan bagi manusia. Maka dia tengok pada kejadian alam pula, dia dapati semuanya apa? Ada permulaan yang tidak berkesudahan. Sampailah cerita telur dengan ayam. Dia tengok ayam, daripada ayam keluar telur, daripada telur keluar balik ayam, daripada ayam keluar balik telur. Mana satu permulaan bagi yang ini? Maka mereka mencari. Rupa-rupanya setiap yang ada permulaan ini mesti ada Tuhan yang tidak ada permulaan. Boleh faham tak? Setiap yang ada permulaan mesti dijadikan oleh Tuhan yang tidak ada permulaan. Maka Al-Quran menjelaskan masalah tu tadi. Bila kita baca dalam Quran, ya, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Siang dan malam ini tuan-tuan puan-puan, mana dulu? Kita ada hidup siang malam ni, masuk bulan 12 ni nak kahwinkan anak ramai-ramai ni kan. Siang dan malam, siapa mulakan dulu? Siang dulu ke? Pasal kita lahir siang. Kalau orang lahir malam, dia kata apa dulu? Malam dulu. Jadi dah tak sama kan. So Tuhan sebut tulijul laila fin nahar, dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, kemudian memasukkan siang ke dalam malam. Maka kita tak jumpa mana
mana dulu antara malam dan siang? Jauh tinggi perbincangan ini. Bawa turun pula. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan dialah Tuhan yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dialah Tuhan yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Ini kembali cerita telur ni tadi. Daripada ayam yang hidup keluar telur yang mati. Sedap telur, sedap dia telur kan. Hantam dia lah, ya kan? Maknanya tuan-tuan, tengok ayam keluar telur, balik sekejap lagi, singgah kat mana ada pasar tu, beli telur sebiji, pecahkan dia sebiji. Tengok betul-betul hari ni dengan Pak Haji kat rumah, kita tengok telur ayam ni, ada tak ciri-ciri hidup dia kat situ? Tak ada. Bulu ayam tak jelas nampak, apa, paruh ayam, kaki ayam, tembolok ayam, semua tak ada kat situ. Yang ada warna putih dan warna kuning. Tuan-tuan dengar kat telinga ada tak bunyi-bunyi? Tak ada. Maka Tuhan kata apa? Daripada kematian yang ini, benda-benda yang mati ni, kami keluarkan ayam yang hidup, yang terus berkokok, berlari, makan nasi kat rumah kita. Rupanya bermula daripada yang itu. Kemudian daripada ayam yang hidup ni, apa berlaku? Tuhan keluarkan daripadanya telur yang mati. Isunya tuan-tuan puan-puan, kita bukan mencari permulaan ayam dan telur dah, tetapi siapa yang memulakan soal-soal yang ini. Maka sebab itu Socrates kata apa? Socrates ni bukan Nabi, sekejap lagi tuan-tuan kata ulama besar ni dah. Dia kata apa? Secara aklinya, yang ada permulaan mesti dijadikan oleh suatu yang maha hebat yang tak ada permulaan. Maka pada kita orang Islam, dibimbing oleh Quran, dibimbing oleh Nabi SAW, kita faham yang tidak ada permulaan inilah layak menjadi Tuhan yang disembah. Maka penyataannya tuan-tuan, bila kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang kidam. Itu maksudnya, tiada Tuhan yang kidam, tiada Tuhan yang memiliki, tiada Tuhan yang tiada permulaan, melainkan hanya Allah yang tidak ada permulaan. Maka pengisian akidah kita sekarang sudah ada dia punya nilai ilmunya. Berbanding dulu kita kata tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud tiada tu tadi? Sekarang kita tahu tiada Tuhan yang qidam, melainkan hanya Allah sahaja Tuhan yang qidam. Berhala yang disembah oleh manusia hari ini tidak qidam. Sebab apa? Dia dicipta daripada awal lagi. Orang sembah busut, ya? Lah ni dah ramai dah tuan-tuan. Saya baru ni baca kat mana tau, pakat dia sembah busut. Pelik sungguh. Daripada sembah busut tuan-tuan, baik sembah batu yang dalamnya ada permata tu. Pernah tengok batu tu? Tak pernah juga. Ai lemah betul. Permata kena ada dalam dekat cincin tuan-tuan puan-puan tu. Dia asal daripada batu. Waktu saya pergi ke sempadan Israel dulu tuan-tuan, ada satu tempat tu dia jual batu tu. Tapi dia jual besar-besar ni, lebih kurang 20 pound sebiji. Saya tanya bila saya boleh nikmati permata dalam ni? Hang kena tunggu paling kurang 80 tahun. Hang buat lawak. Saya waktu tu dah 20 tahun kan. Tunggu lagi 80 tahun dan kat 100 tahun. 100 tahun baru dia membesar jadi panjang lebih kurang macam ni. Yang kita belah dalam tu barulah ada permata dalam dia. Ya, daripada Brazil banyaklah, ya. Di kawasan-kawasan yang banyak uranium adalah batu-batu yang macam itu. Ya, daripada disembah berhala tu saya kata baiklah hampa cari batu tu. Boh dalam rumah 17 keturunan dia jadi besar dapat permata, banyak permata rubi, zamrud, semua daripada jenis-jenis tu, ya. Okey. So balik pada kita memahami ni tadi tuan-tuan puan-puan, ya, maknanya kita dah dapat satu rumusan. Kalaulah Tuhan tidak bersifat dengan kidam, maka dia berlaku apa tadi? Daur. Pusingan yang tidak ada pemisahnya. Okey. Ataupun berlaku tasalsul, rantaian yang tidak putus-putus. Apa rantaian yang tidak putus-putus? Saya ambil contoh kat sini. Saya ambil satu keturunan. Ada tuan-tuan mengapai keturunan? Makcik ingat sampai berapa keturunan? Nama? Cik nama. Macam interview je apa? Makcik nama apa? Mariam. Mariati. Oh, Mariati. Mana idenya ya? Mariati. Okey. Mariati binti Muhammad. Muhammad bin
Daud. Ghafur. Okey. Cik Ghafur bin Saleh. Oh, tinggi banyak ni. Lupa lah. Tahu. Abbas. Okey, tak lama dah kan. So kalau kita cari ni, katalah saya bantai je nak minta maaf, Rahman. Rahman bin Daud. Daud bin Sulaiman. Sulaiman bin Abu. Abu bin Ilyas. Yang ni dipanggil rantaian yang tak putus-putus. Maknanya kalau dia tidak qidam, inilah akan berlaku. Allah bin itu, bin ini, bin itu. Jenuh kita. Yang maka kita berkehendak dia qidam supaya apa? Putus dia tiada permulaan. Kalau berlaku macam ni lagi dahsyat. Apa yang berlaku? Sekarang ni Maryam anak, Maryati anak, betul? Boleh nampak tak? Belakang dengar tak? Muhammad apa? Bapa. Bin Ghafur Datuk. Okey. Maryati tak apalah anak, Muhammad ni bapa. Sekarang Ghafur ni datuk. Okey. Soleh ialah Tok Yang. Ini satu peringkat je Tok Yang. Okey, baik. Sekarang Ghafur anak pada siapa? Anak pada Saleh. Jadi dia datuk kan? Sekarang dia jadi anak pula. Jawab di telefon tu. Okey. Sekarang Muhammad ni bapa betul? Bapa pada Maryati, tetapi dia anak kepada Ghafur. Sekarang apa hal Muhammad? Kerja anak, kerja bapa. Nampak? Dia kata aku bapa. Kau bukan bapa, kau anak. Kau faham tak ni? Saya sekarang ibu. Bukan. Makcik ialah anak. Aku ibu, aku ada anak. Tu bapa tu. Faham? Jadi bila kita kata tasalsul, seseorang ni tuan-tuan puan-puan, dia memiliki dua benda yang berbeza dalam satu orang. Dialah bapa, dialah anak. Kalau umurnya panjang, dia datuk, dia anak, dia juga bapa. Nak lagi hebat puan-puan, dia juga cucu. Gerah. Satu cicit. Dia juga cicit. Ni. Boleh faham tak ni? Jauh sikit. Sedangkan kita tahu anak dengan bapa tak boleh jadi pada satu orang. Tetapi kalau kita katakan Allah tu ada permulaan, dia akan jadi rupa ni lah, anak dan bapa dalam satu masa. Ya? Yang ini tahan lagi Cik Offer pula kan. Dialah datuk, dialah anak, dialah bapa, dia juga cucu. Macam mana ni sekali jadi cucu, sekali jadi bapa, sekali jadi anak, sekali jadi datuk? Kalau masuk bab warisan, siapa paling untung? Dia lah paling banyak untung. Semua dia dapat. Okey. So yang ini dipanggil ni luar daripada tu, kesan daripada apa yang kita kata tadi. So yang ini dikatakan tasalsul. Tasalsul ni apa? Dari segi nama ni pun sama, dari segi yang ini, dia bapa, dia cucu, dia anak dan sebagainya, maka rantaian ini takkan ada permulaannya. Maka sebab tu secara aklinya tuan-tuan puan-puan, Allah itu wujudnya wajib bersifat qidam, ya. Okey. So makna daur kita dah jelaskan tadi. Makna daur itu berpusing-pusing seperti tungku tiga. Ini orang Perak ni ya. Tunggu tahu tunggu? Dapur yang ada tiga tu, ya. Yang pertama berkehendak pada yang kedua, yang kedua berkehendak kepada yang ketiga, yang ketiga berkehendak pula pada yang pertama. Tunggu, belah ni panggil apa tunggu? Tunggu lah. Yang orang duk tahan. Bila beranak tu yang bakar di pandai tu. Tunggu lah. Alhamdulillah yang tu lah. Yang bukan tunggu tu, tunggu hak dampak tu. Yang kita nak letak dia kena ada tiga. Ni tunggu. Jadi dia kata hak ni, yang satu perlu pada dua, yang dua perlu pada tiga. Kalau satu tak ada, dia jatuh. So yang ni dia kata daur ni tadi. Ya? Dia keliling tu berhajat antara satu sama lain. Makna tasasul itu iaitu berhubung-hubung Tuhan, ya.
sehingga tidak berkesudahan. Maka sebab itu Tuhan sebut dalam surah Al-Ikhlas ni tadi tuan-tuan, sangat jelas, lam yalid wa lam yulad. Ya, maknanya dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, menafikan rantaian ketuhanan ni tadi, tak ada bapa, tak ada datuk, tak ada cucu, ya, dan sebagainya ya. Lepas satu pula ya, kemudian satu lagi, demikian semuanya itu berkehendak yang satu kepada satu yang lain, yang tidak berkeputusan sampai bila-bila. Maka apakala adalah perkara yang tersebut itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap tidak didapati suatu pun daripada alam ini, kerana bukanlah ia wajibul wujud, padahal sudah terdahulu dalil sifat nafiah. Lihat bicara sifat nafiah dulu. Yang perenggan bawah ni dia nak bagi